yaumuddin, ad-dinul qayyim, ad-dinul khalis, dinul haq, dinihim, dini, itu. Itu derivatif ataupun cabang daripada perkataan daripada asal kata akar dain ataupun din ataupun dayana ataupun dana itu. Okey, tapi ayat yang penting yang dalam konsep agama menurut Profesor Alatas ini saya bacakan sedikit iaitu dalam 3 ayat penting lah. Pertama ayat surah Al-Baqarah ayat 132 mungkin boleh tulis sedikitlah 132. Kemudian yang kedua surah Ali Imran ayat 19 319 dan juga surah Ali Imran ayat 85. Dan kalau saya boleh bacakan sedikit A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi ya semula. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni sangat penting ni. Kenapa? Kerana diceritakan banyak perkara dan konsep di situ. Pertama ialah tentang wasiat terhadap Ibrahim. Jadi bila kita bercakap tentang agama, din, maka kita akan bercakap juga tentang millah. Dan kemudian inna Allah astafa lakumuddin. Allah telah memilih untuk kamu ad-din, satu-satunya agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di sini disebut perkataan muslimun. Jadi 3 benda di situ dalam satu ayat. Penting surah Al-Baqarah ayat 132 ini pertama diceritakan tentang asal usulnya millah itu, ajaran agama itu daripada susur galurnya yang kita boleh bawa kepada Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian Allah telah memilih inna Allah astafa lakumuddin, ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ad-din dan dalam bentuk alif lam ma'rifah tu. Maknanya agama ini ad-din ni hak aku beritahu ni, aku khabar ni yang ni. Okey. Dan kemudian kamu jangan mati kecuali kamu sebagai seorang muslim. Muslimun ni perkataan di mana Allah menamakan penganut agama ini begitu. Okey. Seterusnya ialah inna ad-dina 'indallahil Islam. Ini surah Ali Imran yang kedua tadi, ayat 19 Ini ayat yang agak popular lah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sebenar-benarnya pada sisi Allah itu. Maknanya yang Allah terima ialah Islam. Al-Islam, perkataan Islam itu digandingkan dengan alif lam. Al-Islam, alif lam ma'rifah itu. Al-Islam. Jadi Al-Islam ini argue Profesor Al-Attas argue di sini Al-Islam itu sudah menunjukkan kata nama khas bagi agama kita ini yang diberikan oleh Allah SWT. Dan hanya diketahui sewaktu penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu perkataan aslama memang ada dah dalam bahasa Arab. Tetapi Al-Islam itu tidak digunakan oleh orang Arab. Hanya digunakan selepas wahyu diturunkan pada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah argument Prof yang telah banyak kali diceritakan di dalam Saturday Night Lecture beliau dan juga cases Saturday Night Lecture di mana disebutkan bagaimana orientalis yang saya tak pastilah nama-nama mereka, mungkin kita boleh cari sama-sama lah saya pun dalam proses mencari juga siapa sebenarnya yang argue dengan Prof ini. Prof ni tidak argue dengan orang biasa-biasa yang argue dengan dia tu ni bapak-bapak orientalis apa semua tu, walaupun sebahagian besarnya sudah meninggal lah tetapi yang anak-anak murid yang bapak juga ni dia cuba argue dia cuba argue macam mana, dia kata Al-Islam ni dah pakai lama dah, dia kata dia nak beritahunya mereka ni cuba menyanggah yang Al-Quran sebut ini
Tak pelik lah, mereka cuba untuk mewujudkan was-was itu. Fawaswasa lahumus syaitan, was-was. Was-was ini bukan sahaja dibawa oleh syaitan jin, syaitan manusia juga. Syayatinal jinni wal ins, kan? Syaitan itu dalam bentuk dua dimensi, dua peseng. Dua angle lah kot, Satu manusia, satu lagi jin, Jadi mereka cuba memberikan memasukkan was-was dalam pemikiran Islam bahawasanya bukan, al-Islam itu dah pakai lama dah. Mereka nak beritahu bahawasanya al-Islam itu boleh kita gunakan sama dengan equivalent dengan religion. Sedangkan Prof kata religion, tetapi al-Islam itu Islam lah. Tak boleh nak pakai inna dina indallahi Islam. Perkataan din itu ditukar dengan religion, al-Islam itu pun ditukar dengan religion. Jadi dia akan jadi the religion before God is religion. The religion before God is religion. Ataupun dia nak tukar kepada submission. Itu yang lebih tepat. Mereka nak kepada submission. Islam itu dia merupakan submission itu. Jadi the submission before God is submission. Jadi tak kena di situ. Sebab tu Prof, banyak perkara ataupun banyak idea yang tidak betul ini ditangkis hanya dengan bahasa. Bukan hanya sebenarnya. Obat yang paling mustajab lah kot nak melawan mereka ini, pemikiran dan bahasa yang cuba diselewengkan oleh orientalis ini ialah melalui bahasa juga. Dan mereka sebenarnya tak mampu pergi lebih jauh lah sebab kat sini pun dah absurd. Inna dina indallahil Islam. Kata mereka ad-din itu maksudnya submission. Al-Islam pun submission juga. Jadi the submission before God is submission. So this is ridiculous. This is absurd. Translation mereka itu pun sudah menunjukkan absurd. Jadi apatah lagi kalau kita pergi kepada fakta sejarah. Jadi Prof Atas juga menjelaskan dari segi historical juga. Jadi kata mereka, kita dah pakai al-Islam ini dah pakai sebelum sebelum Muhammad lagi. Maka dibawalah fakta-fakta mereka itu masa zaman Ibrahim, masa zaman ini, masa zaman ini, masa zaman. Semuanya itu disanggah oleh profesor lah, dan dengan idea yang kemas lah, dan katanya senang saja pada malam lecture itu kata beliau, sila bawalah kepada hadapan kita ni, sebab mereka ni dah memberi satu dakwaan kan, orientalis ini, maka bawa marilah kat mana fakta yang mengatakan perkataan ini ataupun submission, maksud submission ini telah digunakan pakai. Bawa marilah daripada kitab mana, fakta mana, dalam Taurat ke dalam Injil ke, bawa mari. Jadi sampai sekarang pun mereka tak boleh nak bawa marilah. Okey, dan ayat yang ketiga tadi surah Ali Imran yang 85 itu ialah waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya apa? Maksudnya sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam itu, maka sudah tentulah Allah tidak akan menerima daripadanya. Maknanya daripada orang yang mencari selain pada Islam itu. Al-Islam juga digunakan. Al-Islam itu agama kita ini. Selain pada agama ini tak boleh terima, tak pakai, tak valid, tak relevan. Falan yuqbal, tidak akan sekali-kali diterima oleh Allah SWT. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari akhirat besok dia akan tergolong dalam golongan mereka yang rugilah. Jadi 3 ayat ini sangat penting apabila Prof membicarakan tentang agama. Jadi please take note lah bila kita baca buku ni, maka mestilah terngiang-ngiang dan terpasak dalam kepala kita ini 3 ayat itu tadi. Ayat wa wassa biha Ibrahim inna dina indallahil Islam, dan ayat wa man yabtaghi ghairal Islam. Ingat betul-betul itu. Surah Al-Baqarah ayat 132 dan surah Ali Imran ayat 19 dan 85. Ini sangat penting dalam pemikiran Prof tentang bahasa. Tentang agama, tentang din. Okey, kita sambung sikit lagi yang Prof baca itu tadi, yang Prof tulis di depan itu tadi.
Masih lagi muka surat 4. Pada setengah tempat tu kita akan, apa ni, baca apa ni, yelah sepatutnya kita baca word by word juga, tetapi saya berpendapat juga kalau perkara itu saya boleh berhenti dan apa ni, tafsirkan. Ini macam tafsir buku Prof lah ya. Maka lebih baik saya buat begitulah ya. Tapi jika sekiranya apa ni, muka surat tertentu itu sudah di-cover dengan tafsiran saya, itu mungkin kita lompat sedikitlah ya. Begitu. Saya rasa tidak ada masalah lah untuk kita memahami idea Prof itu yang penting ya. Okey. Perkataan din berasal dari akar kata Arab dayana yang mengandung banyak makna dasar. Ini kaf K ni kena fahamlah, ain itu maksudnya bahasa baru kita sudah tukar jadi makna. Makna sebenarnya bukan makna, makna itu bahasa Arab. Mim ain nun ya, makna daripada ana ya'ni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara eloknya Islam seseorang itu martabat Islam seseorang itu, molek tak molek tu, ialah dia tak dia tak peduli benda yang tak berkait dengan, bukan tak peduli apa maknanya, dia tidak duk sibuk hal yang tidak berkait dengan diri dia. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi daripada perkataan itulah makna. Okey. Yang semuanya bersangkut paut. Kita kena faham konsep-konsep dalam pemikiran Prof ini, konsep-konsep dalam worldview of Islam ini, konsep-konsep yang kena faham itu. Faham tu konsep lah faham, mafhum. Dalam yang penting dalam Islam ini, ia mesti saling kait mengait. Dia tidak berdiri seorang-seorang, awak duduk seorang kat situ, awak duduk seorang kat sini, tidak. Dia mesti saling kait mengait, yang satu menunjukkan kepada yang lain. Dalil. Yang satu dalil menunjukkan kepada yang lain. Jadi makna ini dia tidak bicara tentang apa ni, lafaz ataupun lafaz itu dia berkait dengan makna, itu dari segi bahasa. Satu lafaz itu dia ada makna dia. Tetapi lafaz dan makna ini dia saling menunjukkan kepada yang lain pula. Ayat. Jadi ayat macam ayat Al-Quran. Macam ayat Al-Quran. Ini pun cerita tentang semantic analysis ni. Okey, ayat Al-Quran dia menceritakan ataupun menuding kepada ayat Al-Quran yang lain. Yang ni kita panggil tafsir ayat bil ayat kan? Tafsir Quran bil Quran. Itu. Begitu juga hadis. Hadis ini menunjukkan juga kepada Al-Quran ini. Hadis itu daripada Rasulullah SAW bukan? Jadi sumber yang sama itu. Makna yang diberi oleh Allah SWT itu. Tuhan kita, Khalik. Dia nak menunjukkan kepada suatu yang lain, yang last sekali yang ni menunjukkan, yang ni menunjukkan kepada yang ni. Last sekali kesemua tunjuk menunjuk ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Profesor Al-Atas pada awal buku ini yang disebut mula-mula sekali ialah Maha Suci Allah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah. Nak cerita ini perkara pokoknya agama itu. Ini perkara pokoknya bahasa itu. Bahasa itu saling tuding menuding. Ad-din, ad-dinul qayyim, ad-dinul khalis, dinan qiyaman. Last sekali dia tunjuk kepada apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu ad-din. Inna ad-dina inda Allah. Al-Islam. 3 benda di situ. Ayat tu kompleks. Tapi ada 3 benda. Dan saya nak kaitkan sedikit tentang apa yang dikatakan bahasa Arab itu bahasa ilmiah. Bahasa saintifik. Macam mana? Sama seperti ciptaan Allah SWT dalam bentuk flora, fauna, universe, alam semesta, bumi, langit, laut itu kan, yang menjadi bahan kepada kajian sains, ilmu sains itu, ia menunjukkan bukan kepada diri itu sendiri, bukan kepada diri makhluk itu. Bila kita study binatang, katakan kita study semut, ia bukan nak tunjuk pada semut itu sebenarnya. Kalau kajian seorang ahli saintis Muslim, dia tidak stop di situ, dia tidak stop pada semut. Dan kemudian kalau dia study anatomi tubuh manusia itu, dia potong di sini, dia potong bahagian bahagian kepala, dia potong bahagian torso, potong bahagian kaki, potong
bahagian lengan, potong bahagian jantung contoh. Kalau dibuat pemotongan begitu, apa ni, dissection dia panggil itu, dia bukan saja dengan akal, dan deria itu bersambung dengan akal. Sistemnya pula di sini, neurologi. Dan yang lebih penting ialah kalau kita bicara tentang terhenti setakat Neptun, setakat setakat contoh. Apa dia? Kepada pencipta yang mencipta semut, yang mencipta manusia, yang mencipta angkasa lepas. Itu kelebihan dia, ciri-ciri sains Islam dan saintis Muslim. Begitu. Jadi yang saya nak kaitkan, yang kajian-kajian saintifik tadi, yang berkait dengan ayatullah, sanurihim min ayatina fil afaqi ahum. Ya tabayyana itu perkataannya bayin, bayan, clear, clarity, scientific. Sama dengan ayat Al-Quran itu tadi, yang saintifik, bahasa Arab itu sendiri saintifik, ia menunjukkan satu kepada yang lainnya. Jadi sama seperti yang ayat-ayat ciptaan Allah SWT yang bukan ayat Al-Quran ni, bukan wahyu. Ayat Allah ini ada dua. Satu dalam bentuk bahasa ini, Al-Quran. Satu lagi dalam bentuk creation ataupun makhlukat. Jadi kedua-duanya memerlukan kajian ilmiah. Kajian ilmiah tentang Al-Quran dan di sini ialah tafsir dan takwil. Tetapi ciri tafsir dan takwil ini ialah sama juga kita pakai dalam mengkaji makhlukat. Begitu. Kan? Ayat perkataan yang digunakan ialah ayat wa fi anfusihim. Itu kena faham. Itu mungkin sedikit kaitan yang saya bawa, tetapi impak dia sangat besar lah tentang dan juga tentang diri kita sendiri. Yang tu kita sambung lain kali lah pula. Okey. Okey. Masih lagi muka surat 4. Dan kandungan pengertian yang memberikan maksud faham ad-din yang menyeluruhi semua makna dasar yang terdapat dalamnya itu, iaitu dalam ad-din, mencerminkan agama Islam dengan sepenuh lengkapnya, bahawa agama Islam itulah yang merencanakan dengan sempurna segala kemungkinan fahaman yang terkandung dalam makna dan maksud istilah ad-din. Maksudnya Islam itu ad-din lah. Ad-din itu Islam lah. Bagaimana orang Arab itu sendiri yang telah Muslim itu memahami ad-din itu di dalam bahasa, pemikiran, dan bahasa yang mereka buat, yang mereka tulis, yang mereka jiwai itu, bertali temali dengan agama Islam yang telah mereka anut itu. Kadang-kadang terdapat antara pelbagai makna dasar istilah ini seolah-olah berlaku perselisihan makna, berlaku makna yang masing-masing saling berlawan erti dan maksud. Yang ni saya bagi contoh dain. Dain itu satu perkataan yang sama yang mempunyai dua maksud yang berbeza, iaitu si pemiutang dengan si penghutang. Lain kan tu? Macam mana boleh berlawanan ni? Dain. Tetapi dain itu ada dua maksud. Pertama, penghutang. Yang kedua, pemiutang. Jadi kita kena faham elok-elok. Dan satu lagi macam saya sebut al-mu'min. Al-mu'min. Al-mu'min, satu maksud dia ialah Allah SWT. Sifat dia al-mu'min. Satu lagi ialah al-mu'min tu manusia. Seorang yang beriman kepada Allah SWT. Sebab tu al-mu'min mir'atul mu'min itu dalam hadis itu. Maksudnya ialah seorang insan itu yang beriman kepada Allah SWT itu ialah cerminan kepada al-mu'min itu, Allah SWT. Okey. Justru kerana erti
Ya, namun begitu, kenyataan yang berdasar hanya kepada pandangan sepintas lalu ini tiada harus pula mendatangkan kekeliruan dalam memahami. Tak perlu keliru pun. Itu pun cantik juga bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni sebenarnya kalau kita faham dia tak keliru pun sebenarnya. Macam tadi al-mu'min mir'atul mu'min. Tak payah keliru pun bila kita faham konteks. Okey, justru kerana erti dan maksud din itu adalah suatu faham Islam yang ditafsirkan dan dihidupi dalam pengalaman hidup insan. Maka itulah kenyataan terdapatnya makna dasar yang seolah-olah saling berlawan erti dan maksudnya satu sama lain itu sesungguhnya hanyalah membayangkan hakikat yang nyata terperi pada diri insan sebagai sifat insaniah juga. Jadi nak ceritanya begini, di dalam dain ataupun din ataupun qada ataupun fitrah ataupun apa ni uh, apa ni uh, keadaan takluk menyerah diri tu yang kita bincangkan itulah okey, 4 perkara itu yang apa ni di dalamnya itu mempunyai ciri-ciri insan itu sebagai makhluk yang mempunyai sifat yang berlawan juga. Jadi tak peliklah dengan bahasa Arab ni sebab Arab ni bahasa dia praktikal Jadi dia memang ada apa cirinya dalam praktikal hidup manusia itu boleh menyebabkan timbulnya di dalam penggunaan bahasa itu. Begitu. Jadi nak bagi tahunya insan itu dia ada aspek kiri dan kanan dia tu. Ekstrim kiri, ekstrim kanan, baik. Kadang-kadang manusia itu dia berilmu, ada juga manusia yang jahil, ada manusia lelaki, ada manusia perempuan, ada manusia yang apa ni, akali insan, insan itu akali sifat dia tetapi dia juga hayawani. Jadi perkara ini kata Prof tidak pelik. Jadi bila kita kaji bahasa Arab itu sendiri, ia adalah cerminan hakikat insan itu. Cerminan hakikat kita ni yang ada pelbagai ciri yang berlawanan tetapi di dalam diri kita semuanya itu. Dan kenyataan hakikat ini semuanya mengikrarkan dengan tegas betapa sangat istilah din itu layak menayangkan suatu fahaman asasi dengan jelas serta benar memberikan hakikat serta pengalaman zahir dan batin diri insani secara tepat, tiada bercampur yang sama. Jangan risau sangatlah dengan ayat ini. Maknanya kita kena faham yang tadilah. Manusia ni dia ada angle sini dan angle sini. Angle ekstrim belah ni, angle ekstrim belah ni. Jadi kesemuanya berada di dalam diri kita ini sebenarnya. Zahirnya, batinnya, ilmunya, jahilnya, begitu. Dan daya istilah din itu demikian hingga dapat menangkap serta membayangkan erti pengalaman insan yang merupakan dasar dan punca hidupnya inilah yang membuktikan kerja ni hanya bagi mencerminkan kebenaran. Yang tu pun don't worry much about that lah. Kita pergi kepada muka surat 5. Pelbagai makna dasar istilah din itu dapat dirumuskan kepada 4 makna yang mengandung maksud yang merujuk kepada keadaan berhutang, keadaan takluk menyerah diri, kuasa dan daya menghukum, bawaan kecenderungan. Jadi keadaan berhutang itu dain lah. Saya telah sebutkan sebelum ini. Keadaan takluk menyerahkan diri itu istilahnya bahasa Arab itu saya pun dah sebutkan sebelum ni. Takluk menyerahkan diri itu macam mana tak datang dalam kepala saya hari ni. Indebted itu dain. Keadaan takluk menyerahkan diri itu nanti kan dia datang balik. Kemudian yang ketiga kuasa menghukum itu qada, qada. Dan yang keempat ialah fitrah. Fitrah. Jadi keempat-empat ini dia saling bertali temali, saling bentuk membentuk, saling kait mengait antara satu sama lain. Yang mana keadaan berhutang itu ialah kita berhutang kewujudan kita kepada Allah SWT. Yang alastu bi rabbikum tadi tu. Qalu bala syahidina itu. Kita berhutang kepada Allah SWT dan oleh itu kita takluk menyerahkan taat. Perkataan yang digunakan ialah ta'ah. Bahasa Arab yang digunakan. Keadaan berhutang itu dain, keadaan takluk menyerahkan diri itu ta'ah. Yang ketiga kuasa dan daya menghukum qada dan yang keempat fitrah ataupun adah. Jadi keadaan dain itu, berhutang itu telah membawa kepada
kita taat kepada Allah SWT dalam bentuk khidmat. Bukan makan gaji, dalam bentuk khidmat. Macam hamba. Jadi kita menghambakan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Dan secara rela. Memang rela lah. Kalau terpaksa pun terpaksa lah. Dan kemudian kita takluk di dalam suatu hukuman ataupun keadaan menghukum oleh dayan ataupun qadi itu, iaitu Allah SWT. Dan sesungguhnya perasaan ataupun kehendak kita kepada agama itu, kepada Tuhan, kehendak kita kepada penghukum, kehendak kita kepada dosa pahala itu ditimbang tara dan sebagainya itu adalah merupakan adat resam dalam diri kita ini, dalam diri insan ni sewaktu penciptaan itu tadi, yang alastu bi rabbikum tu. Itu dah ada agama. Jadi bila dibawa ke dunia ini, diri kita itu memang kita cari agama sebab kita dah terbiasa begitu. I'tada, i'tiyad, adah. Baiklah, kalau ada manusia yang menolak agama itu, senang ceritanya kalau pada saya lah, mereka ini tidak mahu menerima kebenaran ataupun mungkin menipu kepada diri sendirilah. Sebab kalau kita tengok kawan-kawan kita yang bukan Muslim pun, kadang-kadang mereka terlihat-lihat, ternanti-nanti, tertinjau-tinjau kenapa kita sembahyang kan. Tertinjau-tinjau kenapa tak azan lagi hari ni, pukul 4.40. Biasa asal kenapa lambat sikit surau ni azan contohnya. Ataupun tertanya-tanya kenapa Muslim buat macam ni, kenapa Muslim buat macam ni. Mereka tertunggu-tunggu, tertinjau-tinjau, tertanya-tanya sebab perkara itu dah terbiasa sebenarnya di dalam jiwa mereka itu. Adat resam dalam diri dia itu. Dan cuma nak menunggu supaya dinyatakan, diexplain ataupun ditunjuk. Begitu. Tapi perkara itu sudah sebati di dalam diri mereka. Okey. Kita sambung sikit lagi. Okay, dalam kenyataan yang berikut, akan saya bentangkan suatu penjelasan yang ringkas tetapi tepat dan padat yang akan menayangkan maksud terakhir istilah din itu. Yang keempat tadilah, yang saya sebutkan tadi tu. Yang kita macam nampak, walaupun dari segi formalitinya, kita, yelah nama dia Jacob, nama dia Janet Tan Bilun, nama dia Magdalene James dan sebagainya itu. Tetapi mungkin di dalam hatinya itu sebenarnya Muslim. Maksud saya, ia kembali, ia sudah fitrah sebenarnya. Ia masih fitrah hatinya itu. Okey. Iaitu maksud yang membawa makna serta pengertian yang merangkumi keimanan, kepercayaan, amalan dan ajaran dan anutan yang dihidupi oleh kaum muslimin, baik pun secara bersendirian maupun secara berkumpul bergabung sebagai kaum dan umat, dan yang menjelmakan hakikatnya sebagai agama yang digelar Islam. Yang ni sebenarnya nak ceritakan satu benda lagi lah. Prof selalu sebutkan dalam karya beliau dan juga dalam syarahan-syarahan beliau. Jadi katanya untuk kita mengakui ketuhanan Allah SWT itu, pengakuan dan anutan itu adalah dalam kedua-dua bentuk, sebagai individu dan juga sebagai satu kumpulan. Bahkan ayat yang kita sebutkan tadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Jadi cuba perhatikan, kita menjawab secara jamak. Kita menjawab secara ramai tu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, roh-roh ini semuanya menjawab, bala syahidina, kami menyaksikan. Itu kita kena faham kat situ, keislaman kita itu, anutan kita itu adalah dalam bentuk kedua-duanya sekali lah. Satu dalam bentuk individu kita ini, maknanya nanti bila kita ditanya oleh Allah SWT, juga kita ditanya secara personal. Nanti apa yang kita buat, kenapa kamu tak buat gini, kenapa kamu tak buat begitu, ke mana kamu belanjakan harta kamu maknanya seorang lah. Tetapi
beriman itu dan juga menganut ajaran Islam itu juga bermaksud secara berkumpulan, berkelompok. Muslimun wa antum muslimun. Begitu. Jadi letak dulu di dalam minda kita, nanti kita akan jumpa satu persatulah selepas ini kenapa penegasan ini disebut oleh Prof lah. Okey, kata kerja dana, dana itu kata kerja verb ataupun yalah verb lah kata kerja. Macam kita kata pukul, makan, ataupun menulis. Begitu. Dana. Dana berhutang. Ataupun beragama, berhutang. Yang bentuk dari akar kata din. Jadi asal dana itu daripada dinun. Dinun. Dinun, kalau bahasa Melayu dia agama. Dana, beragama. Dainun, berhutang. Dana, berhutang. Maaf, dainun hutang, dana berhutang. Begitu. Jadi keadaan berhutang termasuk makna-makna lain yang berkaitan dengan hal ehwal hutang dan perhutangan. Dalam keadaan hal seseorang itu berhutang, yang ini cerita pasal yang pertama tadi. Keadaan berhutang, dain. Dain, dal, ya, nun, tapi baris dal itu di atas, fathah. Dain. Okey. Dalam keadaan hal seseorang itu berhutang, yakni dalam keadaannya sebagai seorang dain, penghutang. Ini yang cakap, yang Prof cakap tadi tu. Ada makna yang berlawan. Dain itu penghutang. Dan ia juga bermaksud pemiutang. Berhutang. Penghutang orang yang meminta hutang ataupun berhutang. Pemiutang orang yang memberi hutang itu. Tetapi dua-dua menggunakan perkataan dain. Dal alif, hamzah, nun. Dain. Maka berikutlah pengertiannya bahawa orang itu menaklukkan dirinya. Dia pergi kepada maksud yang kedua tadi. Bila dia itu dah terlibat dengan hutang itu, maka dia kena menaklukkan dirinya. Dengan erti menyerahkan dirinya kepada kehendak perintah hukum dan undang-undang. Memanglah kalau kita beli kereta dan rumah pun macam tu juga. Bila kita dah sign kontrak dengan bank, dengan LPPSA dan sebagainya itu, ataupun bahkan dengan bapa saudara ke, contohnya, kemudian kita sign kontrak dengan bapa saudara tu di hadapan Pesuruhjaya Sumpah contohnya, maka kita tertakluk kepada undang-undang perhutangan, tertakluk kepada peraturan-peraturan hutang yang mentadbir si penghutang dan si pemiutang. Dalam pada itu, orang itu juga menyerahkan dirinya menerima syarat-syarat yang dikenakan kepadanya oleh yang memberi hutang, pemiutang tadilah. Okey. Balik muka surat 5. Keadaan demikian membayangkan pula bahawa orang yang berhutang itu telah mengikat dirinya kepada suatu perjanjian dan telah mengenakan kepada dirinya tugas menunaikan amanah membayar balik hutang. Ialah sebab tertakluk dengan hutang, dengan peraturan itu tadi. Kamu kena bayar sekian-sekian. Kamu beli Toyota Hilux contohnya dengan harga 70,000 contohnya. Kalau second hand lah. Okey, yang berumur mungkin 4-5 tahun kebelakangan tu. Jadi kamu beli dengan harga RM75,000 dan kemudian kamu berhutang dengan bank, bank tolong bayar dulu selama 7 tahun dan sila bayar balik kepada bank sebanyak 700 sebulan. Jadi selama 7 tahun kamu mesti bayarlah hutang ni. Pemiutang kamu ialah bank. Dan kamu terhutang, terhutang Toyota Hilux. Tapi dalam konteks agama kita ni, kita berhutang kewujudan kita ini. Sebab Allah SWT telah mewujudkan kita, telah menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Jadi sebab kita tak ada apa-apa pada diri kita nak bayar, maka kita bayar dengan diri kita. Kita mengabdikan diri kita. Mengabdikan itu perkataannya ialah abdun, ibadun, ibadatun. Abida, ya'bud, abada, ya'budu. Ataupun abida, ya'badu pun dia. Jadi ibadah itu. Ibadah itu sendiri maksud dia kita enslave diri kita. Kita menjadikan diri kita hamba abdi kepada Allah SWT. Bukan makan gaji, lain tu. Makan gaji ke majikan lain. Sekarang ini ialah hamba kepada Tuhan dia. Hamba kepada Tuhan dia.
dan telah mengenakan kepada dirinya, orang yang berhutang itu telah mengikat dirinya kepada suatu perjanjian dan telah mengenakan kepada dirinya tugas menunaikan amanah, membayar balik hutangnya, dan keadaan terkena tugas demikian ini dinamakan dain. Maka seterusnya dalam keadaan berhutang serta mengikat perjanjian serta mengenakan kepada diri tugas membayar balik hutang itu. Okey, yang ni mungkin boleh baca sendiri, boleh baca sendiri, cuma saya nak sebut di sini dain, dainunah, idanah, madin, dayan. Itu perkataan-perkataan penting yang adik-adik kena highlight lah, kena gariskan. Dain itu apa, dainunah itu apa, idanah itu apa, madin itu apa, mudun itu apa, madinah itu apa. Cuma dayan satu lagi. Dayan itu ialah pemerintah lah, gubernur ataupun datuk bandar. Jadi sistem ini Prof bawa satu suatu dalam footnote yang nombor 3. Prof menyebutkan bahawa di dalam footnote yang ketiga itu muka surat 7, Profesor Al-Atas berpendapat bahawa sistem berhutang ini yang membabitkan undang-undang, peraturan, gubernur ataupun yang mentadbir itu, ia menggambarkan sistem berhutang ini dan penaklukkan diri kepada undang-undang ini membayangkan suatu sistem, suatu sistem muamalah yang mana di peringkat pelaksanaannya itu berlaku di tempat yang sudah bertamadun. Begitu. Sebab apa? Kerana sistem ini berkait dengan agama. Jadi tempat yang mengamalkan sistem yang bertamadun ini namanya ialah Madinah. Madinah itu ismul makan. Tempat yang mengamalkan agama ataupun sistem muamalat ini. Maka kata Prof, beliau berpendapat bahawa kenapa Yathrib itu ditukar kepada nama baru iaitu Al-Madinah. Kenapa? Kerana dimaksudkan dengan dia ialah Yathrib itu telah menjadi suatu tempat di mana penduduk di situ telah tunduk kepada suatu sistem agama. Madinah, daripada perkataan din itu kan, din, Madinah, telah tunduk kepada satu sistem perlembagaan yang berasaskan agama, yang mana gubernurnya ataupun ketuanya ataupun dayannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dayan itu ialah qadhi ataupun gubernur ataupun raja lah, ataupun pemerintah ataupun perdana menteri ataupun presiden itu yang mentadbir dengan menggunakan agama itu tadi, sistem itu tadi, perlembagaan itu tadi, peraturan itu tadi. Dan adik-adik boleh bacalah di sini pentingnya footnote 3 itu kerana ia sangat unik kepada Profesor Al-Atas lah. Tidak ada lagi yang ulama lain yang menyebutkan tentang kait-mengait antara din ini tadi dengan Madinah Al-Munawwarah. Okey. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Okey, jadi saya baca sedikit. Muka surat 7 dekat koma tu, saya lompat sikit. Fahaman bahawa yang timbul tampak pada nazar renungan kita itu. Nazar tu nazar nazar ni, nazar. Pandangan. Okey, renungan kita itu memperikan, menunjukkan kehidupan adabi. Kehidupan adabi ni adab, daripada perkataan adab. Kehidupan yang beradab. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Arabic manner, Arabic life. Kehidupan yang beradab, kehidupan yang teratur, yang bertata susila yang luhur, kehidupan bermasyarakat yang teratur tertib
dalam kawalan hukum dan undang-undang serta kuat kuasa keadilan dan hikmat kewibawaan. Jadi kita kena faham, bila sebut kewibawaan, ia berkait dengan manusia lah, yang mana autoriti ataupun insan yang kita hormati. Itu wibawa. Jadi kata-kata autoriti itu kita hormatlah, itu Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW telah membawa kepada masyarakat Yathrib pada waktu itu agama din Islam itu, dinul Islam itu. Dan kemudian daripada situlah maka berkembangnya ketamadunan. Ketamadunan ni daripada perkataan tamaddana, yatamaddanu, tamaddunan. Tamaddun. Ini tidak sama dengan civil, walaupun kita guna perkataan civilization. Tapi tamadun itu sendiri erti peradaban. Tamadun, din itu dikaitkan dengan adab, tata susila, ketertiban. Dan mungkin sikit lagi, istilah din itu juga din yang menjadi musalapan, yang menjadi dasar serta asal istilah Madinah. Berkait rapat pula dengan kata-kata Maddana yang merujuk kepada Madinah dan bermakna membina, mendirikan bandar-bandar dan juga menaikkan ke taraf beradab. Itu saya sebutkan tadi. Maddana, yumaddinu, tamdin lah. Tamaddana, yatamaddanu, tamaddunan. Begitu. Madinah, mudun, madain. Iaitu tempat-tempat yang daripada agama itu. Progresnya itu daripada agama. Yang ini menjadikan manusia lebih bersifat berperi kemanusiaan, berlawan dengan sifat kebinatangan. Sebab itu kalau kita tengok sejarah silam, macam Viking, itu kita tidak panggil tamadun Viking itu. Barbarik macam tu kita tak panggil tamadun. Berlawan dengan tamadunan Islam ini, dia refine society dia. Ada ada kelembutan dia, ada kehalusan budi pekerti dia, ada kesenian dia itu. Itu kita panggil tamadun. Tapi kalau barbarik, hanjar sana, hantam sana, itu kita tak panggil civilization. Okey, mungkin pada siri seterusnya nanti kita akan ulang balik daripada ayat last muka surat 7 tu. Istilah din itu, dan kemudian kita sambung. Saya rasa kita berhenti kat situ. Dan sebagai penutup, saya nak cerita sedikit. Okey, ni 2/8. Mungkin boleh tandakan sikit tarikh yang kita baca ni. 2/8 hari. Okey, saya nak sebutkan sedikit sebagai penutup. Perbezaan tamadun barat dengan tamadun Islam ni bila bercakap tentang agama. Tamadun barat ini, tokoh-tokohnya yang membicarakan tentang agama itu, terdapat mereka yang tidak beragama pun, yang etis ataupun anti agama pun. Tak sama dengan tamadun Islam. Tamadun Islam, ulama yang berbincang tentang din, tentang agama ini adalah yang memang telah Islam dan bermoral, berakhlak mulia, dan terbukti akhlak-akhlak mereka ini, cara mereka membawa diri dan sebagainya. Tapi barat tidak begitu. Okey, saya bawa contoh 3 tokoh yang kalau kita boleh sebut anti agama lah, ataupun cuba untuk menyerang agama. Pertama ialah Sigmund Freud. Sigmund Freud ni meninggal pada tahun 1939. Sigmund Freud ni ialah ahli psychoanalysis, ahli psikologi barat yang terkenal. Dan dia banyak berbicara tentang super ego dengan super ego. Dan kemudian telah membuat suatu kaedah nak membaca minda ataupun psikologi manusia itu dengan cara hipnotik. Maknanya saya hipnotikkan Mio ni, nanti dia tak sedar, nanti dia jawab je yang subconscious itu kan. TikTok macam tu. Itu hipnotik dia, cara Sigmund Freud ni. Tapi dalam bidang agama, beliau ni merupakan seorang etis yang tidak beragama.
Jadi macam mana dia nak bercakap tentang agama sedangkan dia tak faham pun agama apa. Bahkan dia menolak agama. Itu yang kita pelik dalam tradisi kita yang bercakap tentang agama adalah orang yang kuat agama dia. Dan terkenal sebagai mempunyai ranking yang tinggi dalam bidang tasawuf dan sebagainya. Yang bercakap tentang hadis contohnya yang telah menghafal beratus ribu hadis dan diberi gelaran Al-Hakim contohnya. Al-Hakim At-Tirmizi. Dan kemudian yang bercakap tentang agama dalam pelbagai aspek dia diberi gelaran Hujjatul Islam itu Al-Imam Al-Ghazali itu telah melalui sendiri fasa-fasa hidup dia itu sehingga ke tahap sufi itu. Jadi Sigmund Freud ni seorang Austria dari yang berasal daripada Austria, seorang Yahudi. Jadi beliau telah menulis tentang agama. Saya bacakan sedikit buku yang beliau tulis. Pertama, Totem and Taboo. Totem and Taboo. Take note sikit. Kita kena tahu juga yang bukan budaya kita ni supaya kita lebih menjiwai budaya kita. Okey, yang pertama Totem and Taboo ni yang ditulis pada tahun 1913. Yang kedua, The Future of an Illusion. Itu tahun 1927. Kemudian Civilization and its Discontents tahun 1930. Dan last kali Moses and Monotheism pada tahun 1939. Jadi secara ringkasnya Sigmund Freud ni dia kata agama ini adalah ilusi. Ilusi tu apa? Ilusi tu maksud dia tak real. Tipu. Ni semua benda tipu ni. Ini tipu semua benda ni. Okey. Jadi kata beliau, religion was an expression of underlying psychological neurosis and distress. Jadi agama itu sendiri merupakan ekspresi ataupun macam manifestasi lah, lambang kepada macam short fuse kat mana-mana lah. Kalau kita masalah saraf dan juga masalah stres ataupun kesedihan dan yang teruk yang digambarkan melalui agama itu. Dan juga katanya agama itu sebenarnya satu attempt ataupun cubaan untuk memberikan suatu struktur kepada kumpulan-kumpulan sosial. Ada sebab bila kita buat agama ni maknanya kita nak kontrol sesuatu, kemudian kita nak masuk dalam masyarakat ke, ataupun agama itu sendiri sebenarnya suatu acara kebudak-budakan. Kebudak-budakan infantile. Dia tak perlu agama ni sebenarnya. Delusion. Delusion lagi lah, mengarut. Mengarut. Bukan setakat illusion, delusion. Mengarut ciptaan. Jadi ini contoh lah. Ada juga yang lain, ramai lagi. Jadi saya nak terangkan bahawa betapa jauhnya kefahaman kita tentang agama jika nak dibandingkan dengan Barat. Jadi sebab apa yang asyik duduk banding dengan Barat saja ni, tak ada ke tradisi lain yang nak banding? Bukan begitu, ada tradisi lain. Ada tradisi Timur, macam Hindu, Buddha dan sebagainya itu. Zoroaster dan sebagainya itu. Tetapi mereka ini bukan ancaman kepada kita. Jadi yang kita bercakap ni, yang melawan ni ialah yang ancaman. Kerana lan tarda'anka Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Nasrani dan Yahudi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tradisi Barat itu. Tradisi Barat itu dalam apa sebenarnya yang di dalam itu? Ilmu. Ilmu yang mereka cuba sampaikan itu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang tak perlunya agama. Lain dengan kita berlawan. Kita nakkan agama ni. Itu yang minda itu secara bawah sedar cuba dicucuk-cucuk dan ditarik supaya memahami seperti mana yang mereka cuba. Wallahualam lah, itu sahaja dululah. Saya serahkan balik kepada aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas kekurangan. Terima kasih banyak-banyak.